Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pendidikan Islam tahun 3 bidang ibadah, tajuk bersuci daripada hadas. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 80 hingga 83. Tajuk pada hari ini adalah bersuci daripada hadas. Standard pembelajaran kita pada hari ini 4.11 menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. 4.12 menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar. 4.13 menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan dan berhadas besar. 4.1.4 menjelaskan perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah harap murid dapat yang pertama, menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar dengan betul. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Yang keempat, dapat menjelaskan perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Baik, kita pergi kepada maksud hadas. Apa itu hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Baik, apa itu kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi apabila kamu berada dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar. Kata kunci di sini yang kamu perlu ingat, hadas ialah kekotoran. Ya, bila kamu berada dalam keadaan berhadas, kamu tidak boleh melakukan solat, kamu tidak boleh melakukan tawaf dan kamu tidak boleh memegang dan membaca Al-Quran. Pembahagian hadas. Hadas terbagi kepada dua. Yang pertama, hadas besar, iaitu kamu perlu bersuci dengan cara mandi wajib. Yang kedua, hadas kecil. Kamu perlu bersuci dengan cara mengambil wuduk. Baik, kita lihat kepada apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil. Hadas besar, ya, sebab hadas besar adalah seperti keluar mani, nifas, wiladah, mati, haid dan bersetubuh. Jadi cara bersuci bagi hadas besar adalah dengan mandi wajib. Baik, hadas kecil pula, contohnya jika kamu buang air kecil, buang air besar, terkentut. Cara bersuci untuk hadas kecil adalah dengan cara berwuduk. Ya, bersuci daripada hadas besar dengan mandi wajib, bersuci daripada hadas kecil mestilah berwuduk. Kita tengok kepada hukum bersuci daripada hadas. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Wajib kita bersuci daripada hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Hukumnya adalah wajib. Dalil nakli daripada surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Ya, jika kamu berada dalam keadaan berhadas, maka bersucilah. Baik, kita pergi kepada sebab berhadas besar. Yang pertama adalah keluar mani. Apa dia keluar mani? Keluar mani ni adalah air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Ya, air mani ini adalah daripada lelaki yang sudah cukup umur. Ya, bila kamu dah keluar air mani, kamu berada dalam keadaan berhadas besar dan kamu mestilah bersuci dengan mandi wajib.
Yang kedua, bersetubuh. Bersetubuh ni adalah hubungan bersama antara lelaki dan perempuan. Ya. Hubungan bersama antara suami dan isteri. Bila kamu sudah bersama, kamu mesti bersuci dengan mandi wajib. Baik, yang ketiga, haid. Haid ni adalah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat. Dan bila keluar haid, itu bermakna seorang perempuan tu sudah cukup umur dan dia berada dalam keadaan berhadas besar. Yang keempat, bila kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, kita mestilah mandi jenazah. Ya, kita bersuci dengan mandi jenazah. Baik, dan yang kelima, wiladah. Yang keenam, nifas. Wiladah dan nifas ni saling bersangkut. Ya, maksudnya wiladah dan nifas ni adalah darah yang keluar selepas seorang wanita melahirkan anak. Ya, wiladah dan nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Yang terakhir, kita tengok kepada larangan semasa berhadas besar. Apa perkara yang dilarang semasa kita berada dalam keadaan berhadas besar? Baik, kita tengok yang pertama, menunaikan solat. Seseorang yang berada dalam keadaan berhadas besar, ya, seorang itu tidak boleh menunaikan solat. Yang kedua, mengerjakan tawaf. Ya, bila kita berada dalam keadaan berhadas besar, kita tidak boleh melakukan ibadah tawaf di Mekah. Baik. Yang ketiga, membaca dan menyentuh Al-Quran. Bila kita berada di dalam keadaan berhadas besar, kita dilarang daripada membaca dan memegang Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, berada di dalam masjid. Bila kita berada dalam keadaan berhadas besar, kita dilarang berada di dalam masjid. Sekian tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan bersuci daripada hadas. Ya, kita telah mempelajari tentang pengertian hadas, pembahagian hadas, hukum bersuci daripada hadas, perkara-perkara hadas besar dan hadas kecil, dan juga perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Murid-murid boleh buat buku aktiviti pendidikan Islam muka surat 79, 80 dan 81. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.